Taala pada malam ini kita dapat bersua untuk siri yang pertama bersama saya, Cikgu Gani. Sebenarnya siri-siri sebelum ini pun saya dah bincang dah bab ini. Saya dah buat kelas itu, saya dah buat. Tapi pelajar macam tak percaya, saya cakap kan. Saya kata tolong baca bab-bab ini. Bab-bab ini tolong bagikan tumpuan. Supaya bila keluar periksa nanti awak tak ada masalah. Tapi itulah resam kita bila dah keluar. Cikgu hari tu suruh baca kan, saya tak baca. Okey, baik pelajar. Tumpuan kita hari ini ialah kepada bab 1 tingkatan 5. Kita tengok. Jadi saya harap pelajar jelas. PowerPoint ini juga pelajar jangan risau. Saya akan bagi. PPT ini juga saya akan beri kepada pelajar untuk jadikan sebagai rujukan. Okey. Jadi bila kita lihat bab 1, saya yakin banyak negeri menyoalkan bab 1 ini. Selangor, Johor, Kelantan, Terengganu, SBP, Sarawak, apa lagi? Pahang, ada lagi? Selangor, betul? Kalau pelajar setuju mungkin boleh tulis di chat lah, kita meriahkan chat kita. Jadi kita lihat Perak dah tentulah, sebab Perak ni soalannya saya yang buat JSU-nya untuk pengetahuan anak-anak. Jadi kalau kita tengok, kita nak kuasai dah ni. Kita nak kuasai bab 1 tingkatan 5. Tingkatan 5 pula. Tingkatan 4. Kalau kita tengok, bab ini bukanlah sukar. Tapi ada juga segelintir pelajar, dia tak dapat menguasai ini. Jadi bila kita tengok, kita nak buat ni, topik yang kita akan bagi tumpuan ialah kepada pentadbiran. Kalau pelajar share dengan saya, pentadbiran dan perundangan, ini bukan banyak, ini 4 muka surat je. Fokus kita di sini. 4 muka surat antara soalan yang paling banyak. Jadi insya-Allah kalau keluar sekali lagi, dengan izin Allah, mungkin dalam SPM, kita harapkan kita dah dapat gambaran apa yang nak disoal. Apa yang nak disoal dalam bab ini. Baik, saya mulakan dengan DSKP. Pelajar mungkin tanya, apa ni DSKP? Mana-mana cikgu, dia nak bina soalan, dia mesti merujuk kepada dokumen standard pembelajaran ni, yang pelajar nampak ni. Baik, kalau kita tengok pelajar, soalan, pelajar dah boleh take note. Kalau ada soalan, kalau ada modul Yapim, boleh tengok sekali lah. Yang paling banyak kita tengok, SBP, dia menyoal 1.1. Kalau ada pelajar SBP di sini, dia boleh respon. Ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Ini SBP. Pahang, ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Pahang. Tetapi yang paling banyak ialah 1.3. Ada juga negeri 1.4. Perlis misalnya. Kalau kita tengok Terengganu. Jadi kita tengok di sini pelajar, tajuk ini kalau boleh kita kuasai semualah. Kuasai semua itu lebih baik. Sebab kalau kita tengok, saya dah letakkan di sini latar belakang ciri negara bangsa. Ini disoal. Ciri negara bangsa ada. Contohnya raja, kita katakan. Yang ini paling banyak. Yang ini paling banyak. Dua ini kita nak kuasai ni. Sebab kalau kita tengok soalan, dia tak lari dah apa yang ditanya. Apa yang ditanya. Dia akan tanya di sini ialah keunggulan sistem pentadbiran yang kita panggil ini KMM, Kesultanan Melayu Melaka, ataupun kita panggil sistem 4 lipatan. Mana-mana boleh. Baik. Saya melihat ini soalan kita ni, kalau kita tengok, ini ialah analisis negeri-negeri.
Ini pelajar boleh dapat dalam grup santai. Kalau tak dapat, lepas ni PM. Saya boleh bagi semua. Jangan risau. Cikgu saya tak dapat. Ada lagi ke pelajar nak masuk? Kita tengok sekejap. Tak seronok kalau pelajar kita yang nak masuk. Ada lagi tu. Ramai nampak tu. Okey. Bila saya jadi presenter dan saya juga menjadi admin, inilah kalau ada pelajar yang nak jadi admin lagi baiklah. Baik. Kalau kita tengok di sini pelajar, saya letakkan semua saya tak masuk Pahang lah. Soalan Pahang tu. Kita nampak bermula daripada SBP. SBP ni dia ada dua. 1.4 pun ada, 1.1 pun ada. Dia ada dua. Kita nampak hubungan rakyat dengan pemerintah. Apa fungsi pemerintah? Apa fungsi rakyat? Nanti kita tengok. Perlis sama dengan SBP. Terengganu sama dengan soalan Perlis. Jadi kita tengok soalan ini. Yang lain-lain kebanyakannya 1.3. 1.3, 1.3, 1.3. Melaka dengan Pulau Pinang ni, dia ambil soalan bab 2. Jadi kalau pelajar kita nak bagi tumpuan, sebenarnya tak banyak. 4 muka surat je. Saya bagi tumpuan yang paling penting dulu. Ini banyak. Dan bila kita lihat tajuk ini, tolong take note. Kalau kita ada buku nota atau buku teks lepas ini, kita akan tanda. Saya akan bagi soalan dulu. Pelajar akan tengok satu persatu. Kalau kita tengok, keluarkan buku teks. Saya suka buku teks ni. Sebab buku teks ini yang akan menceritakan semua benda. Di mana soalan SBP? Kalau pelajar nak bertanya, boleh on mic. No problem. SBP, dia bertanyakan 1.1. Di sini dia tanya. Jelaskan ciri negara, bangsa, alam. Dia beza ciri negara, bangsa, alam Melayu. Katakan 6 poin pelajar. Berapa fakta kita nak hafal ni? Katakan soalan dia keluar 6 atau 8 markah. Berapa kita nak soal pelajar? Ada pelajar nak bagi respon. 3 fakta, good. Obika kata 3 fakta ataupun 4 fakta, good. Kalau 3 fakta, kita dah selesa. Sebab soalan ini kalau kita tengok, mana fakta? Ini adalah fakta. Saya letak dengan warna merah supaya pelajar jelas. Ini fakta. 1, 2, 3. Kita dah dapat 3 markah. Bila kita ceritakan raja, kita dah dapat huraian. Raja merupakan tonggak. Kita bayangkan, nak jawab raja ni, pelajar, kita bayangkan sistem 4 lipatan. Siapa yang paling tinggi dalam sistem besar 4 lipatan? Siapa yang paling tinggi sekali? Dah tentu Sultan, good. Tapi kita tukarkan raja ni kepada Sultan. Samalah. Sultan menjadi tonggak utama. Dan dibantu oleh siapa? Dibantu oleh pembesar. Pelajar ingat kita dapat 2 poin ni. Gunakan perkataan raja, Sultan tadi kita tukar kepada raja, kita akan dapat 3 markah. Tanpa kita bagi contoh. Kita nampak di situ. Baik. Ini sistem pentadbiran. P. Saya selalu ingat. Ini raja, tukarkan kepada P. Pentadbiran. Yang kedua, kita nak ambil undang-undang. Sebab bab ini dia berkait. Undang-undang, dia terus mula. Undang-undang ni untuk apa? Menjadi panduan. Pelajar akan dapat minimum 2 markah tanpa contoh. Tanpa contoh, pelajar. Jadi kalau kita tengok di sini, senang saja cikgu. Kita dapat hanya satu saja yang kita nampak. SBP yang menyoal yang ini. Dan kalau kita tengok, ada tak dalam modul Yapim, dia menyoal tajuk ini. Ni kita ada lagi pelajar nak masuk ni. Dalam modul Yapim, kalau kita tengok, soalan awal-awal ini, 1.1.
Cuba pelajar tengok ciri-ciri negara bangsa dan alam Melayu. Saya mana buku saya? Saya pun ada buku ni. Sekejap. Kalau kita tengok pelajar, dia tanya kepentingan kedudukan rakyat dan raja. Apa kepentingan dia? Cuba pelajar bagi respon dekat chat. Dia link yang ini dia nampak soalan macam soalan SPP. Ciri alam Melayu. Apa yang nampak? Ciri alam Melayu. Yang ini kepentingan kedudukan raja dan rakyat. Okey. Siapa nak bagi respon kepentingan raja dan rakyat ni? Boleh tulis dekat chat pelajar. Kalau dapat kita bagi respon, cantiklah. Kepentingan rakyat dan raja. Bagaimana rakyat menunjukkan kesetiaan kepada raja? Bagaimana? Soalan mungkin ditanya bagaimana rakyat menunjukkan kesetiaan. Syawal kata mengekalkan. Nabil, Nabil. Taat kepada perintah raja. Taat itu dapat satu markah dah. Mematuhi sama. Owigah dengan Nabil sama jawapan. Apa lagi selain pertaat? Raja tonggak. Setia, good. Setia. Cuba kita bayang. Okey, contoh minum air sumpah Yasmin. Okey. Cuba bayangkan dalam bab 1.4. Kita belajar tentang apa? Wa'adat. Taat lah. Okey, mengekalkan kedaulatan undang-undang negara. Good. Itu penting rakyat. Rakyat kena mematuhi undang-undang. Saya yakin menghadiri majlis umum seperti gotong royong, good. Sistem kerah, serah dan sebagainya. Tentera. Saya yakin soalan ini kalau keluar, pelajar yang faham, dia boleh jawab. Dia kan ni bagaimana? Bagaimana rakyat tunjukkan kesetiaan? Mematuhi undang-undang, mengikut raja, tidak setia. Dan kita nampak soalan ini, saya kategorikan sangat mudah. Okey, itu kita nampak. Soalan satu. Ada tak soalan Kelantan? Kelantan dia soal lain. Kalau tengok awal-awal Kelantan, hukum kanon. Saya ambil dua negeri. Ini Terengganu. Selangor, undang-undang. Tak ada. Kalau kita tengok soalan ni, kita boleh rujuk modul Yapim. Kalau pelajar nak rujuk lah. Berapa ramai yang dapat modul Yapim? Tolong, ada pelajar ramai yang dapat modul Yapim. Modul Yapim ni boleh. Saya good Omega. Ramai juga yang dapat. Boleh. Dapatkan daripada rakan-rakan. Okey. Ini 1.0. Ramai juga dapat. Bagus. Gunalah semaksimum yang mungkin. Yang tak dapat, mungkin Ofia pun dapat. Boleh kontak kawan-kawan lah. Baik. Jadi dalam kita nak belajar bab ini, pada pandangan cikgu, kalau pelajar yang hebat, dia memahami. Kita letak raja pentadbiran, you undang-undang. Kita akan dapat 2 poin. Ini kita nak linkkan dengan 1.3 yang kita belajar. Okey, cikgu, kenapa cikgu tak letak wilayah pengaruh? Saya takut di sini pelajar dia dah mula menyimpang sikit. Tapi dua ini jangan kita hilang. Okey, yang lain tu contoh ini sebagai bonus lah. Kalau kita dapat, sebab bila kata jelaskan, memang digalakkan pelajar kita bagi jawapan fakta, huraian, contoh. Tapi kita kena ingat, bukan semua jawapan itu ada contoh. Ini muka surat yang pertama. Dah boleh soal. Untuk yang kedua, di sini soalan negeri Pahang. Dia kata, jelaskan ciri-ciri negara bangsa, tapi soalan Pahang ni dia bagi A, kerajaan. Dia bagi satu kerajaan, dua rakyat. Katakan soalan ini yang pelajar dapat. Apa yang kita nak keluarkan? Sama tak macam tadi? Cikgu, kalau saya faham, boleh tak saya ambil raja saja? Boleh. Pelajar faham tentang raja dapat markah. Tapi ada tak undang-undang? Kalau pelajar tengok sini, ada tak undang-undang? Ada di bawah sekali pelajar. Ada. Ingat ni, pelajar. Kita jangan kata, bab ni susah lah cikgu, saya nak hafal.
Dua perkara jangan tinggal. Pentadbiran, ada nak masuk lagi? Okey, sorry Kesian kawan kita ada nak masuk sekejap. Itu okey. Okey dah selesai. Baik. Selalu saya bagi tahu bila kita nak faham ni, kita faham satu pentadbiran undang-undang. Katalah kita tengok pentadbiran pelajar. Sama tak adanya raja dibantu oleh pembesar, sistem 4 lipatan. Di sini pelajar tak akan near miss 3 atau 4 markah. Okey, 1. Rakyat. Rakyat ini pelajar linkkan dengan 1.4 sama. Apa itu rakyat? Okey, cuba tengok di sini. Saya dah letakkan dalam bentuk point yang mudah. Rakyat, dia mesti taat setia kepada raja. Ini 1. Rakyat mesti mematuhi undang-undang. 2. Okey, 2 point. Ini yang kita jawab soalan tadi. Kita menjawab soalan SBP tadi. Dan rakyat, ini terdiri daripada siapa? Orang Melayu, orang laut. Jangan jawab orang Cina, India dan sebagainya. Pada waktu ini, suasana di zaman KMM, Kesultanan Melayu Melaka. Senangnya cikgu. Soalan. Itu sebab kita tengok, bila pelajar tak dapat jawab bab ini, bab soalan 1 adalah soalan yang mudah yang nak membantu pelajar. Tapi kalau soalan 1 pun kita dah blur, tak boleh lah Okey, ini soalan tumpuan kita 1.3. Okey, setakat ini clear pelajar. Ada pelajar nak bertanya, boleh on mic? Kalau kita tengok yang lain ini, kita tengok main point kita, iaitu 1.3. Cikgu yakin 1.3 ini, inilah yang paling banyak disoal. Terima kasih anak-anak. Okey, baik. Dalam sistem pentadbiran undang-undang, kalau ada buku nota, buku teks, tolong take note gambar ini. Sistem 4 lipatan. Kalau tengok, bagi pelajar yang pernah bersama dengan cikgu, dalam siri teknik menjawab, cikgu pernah keluarkan soalan ini. Kalau pelajar ingatlah, cuba ingat balik. Pernah tak cikgu keluarkan soalan ini? Di mana cikgu keluarkan soalan ini. Cikgu dah bagi hint. Inilah bentuk soalan kita. Ini bentuk soalan kita yang akan disoal. Dia akan bagi gambar, dia akan soalkan, jelaskan sistem pentadbiran. Good. Katakan soalan macam ini keluar, dia nak 6 markah. Ini soalan negeri Perak, ini juga soalan negeri Selangor. Kita nampak 6 markah pelajar. Jelaskan. Apa pelajar nak jawab? Kita ulang balik. Walaupun sebelum cikgu dah terangkan, cuba pelajar ulang balik. Dia nak perkataan jelaskan. Seeloknya jawapan kita fakta plus huraian. Siapa yang boleh bagi respon? Terus on mic pelajar. On mic tak apa. Jelaskan sistem pentadbiran. Yang pelajar jawablah. Yang awak jawab dalam periksa. Perak 3 markah. Kelantan Selatan 3 markah soalan ni. Siapa nak jawab? Saya. Ya, boleh cuba. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pentadbiran yang lengkap. Sistem pentadbiran yang tersusun ini dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Ya, sistem ini menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka lancar. Ustaz ya. Sistem 4 lipatan. Good. Okey, good. Teruskan. Sistem ini menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka lancar dan tersusun. Okey, ada lagi? Belum bau cerita. Okey, cuba kaitkan sistem 4 lipatan ni diketuai oleh siapa? Siapa yang mengetuai sistem ini? Sultan. Sekarang point kita hanya tengok sini. Ini stimulus kita. Diketuai oleh Sultan. Okey, cikgu ringkaskan.
3. Sultan dibantu oleh siapa? Pembesar. Bendahara. Ya, dibantu oleh pembesar. Dibantu oleh, nanti cuba kita tengok buku teks. Apa cikgu tulis? Ada tak ada? Dibantu oleh pembesar. Ada contoh pembesar? Ada contoh di sini? Ada kan? Ada. Bendahara, Ulu-Bendahari, Temenggung, Laksmana. Baik. 1, 2, 3, 4. Kita dah dapat 4 markah pelajar. Belum lagi kita bagi tentang apa? Macam mana kita nak dapat 2 lagi markah pelajar? Apa huraian kita nak bagi? Apa huraian kita nak bagi nak dapatkan 6 ni? Kepentingan. Tugas. Tugas dan fungsi pembesar. Good, Yasfin. Fungsi. Kita pilihlah bendahara. Sebab kalau kita tengok soalan ini, good. Lihat ya. Terima kasih pelajar yang cuba menjawab. Kita tengok di sini, okey, apa kita nampak? Oviga punya soalan. Good, Oviga. Kalau saya baca soalan Oviga tulis, sistem 4 lipatan yang memberikan sultan kuasa mentadbir pemerintah sungai. Sultan memberi kuasa untuk mentadbir dan memerintah sungai, pulau dan wilayah kepada pembesar berempat. Good. Di situ nampak. Contohnya bendahara dah dapat 3. Bendahara berperan sebagai ketua pentadbir, ketua tentera. Good. Awigah. Macam inilah jawapan. Kalau ada jawapan macam ini, kita nampak jawapan Awigah ni cantik lah kan. Sebab apa cantik? Kenapa saya kata cantik? Jawapan ini lengkap. Kalau pelajar tengok di sini, kalau kita nampak kan, pelajar boleh tengok ada fakta, ada huraian, ada contoh. Katakan saya nak komen jawapan ini pelajar. Kalau sempat saya komen, kita cuba komenkan jawapan ini supaya kita nampak macam mana bentuk kita nak menjawab soalan kan. Okey, sekejap ya. Apa je saya buka Microsoft Word ni. Saya lupa nak buka saya punya apa. Okey, saya buka jawapan Oviga ni. Okey, pelajar boleh tengok. Bila kita nak respon kepada pelajar, macam mana pemeriksa nak semak? Kita nak besarkan sikit. Saya harap jelas. Pelajar boleh nampak. Terus dia bagi di sini. Oviga bagi ialah sistem 4 lipatan. Okey, di sini ada point. Di mana, sepatutnya kita guna sambung terus Oviga ya. Di mana sultan memberi kuasa mentadbir dan memerintah. Nampak? Sultan, ini huraian dia. Memberi kuasa mentadbir dan memerintah sungai, pulau dan wilayah. Di sini memberi kuasa mentadbir kepada pembesar berempat. Huraian kedua. Ini kita panggil huraian lanjutan. Iaitu, ada 2 di sini. Ini semua contoh. Sampai di situ dapat 4. Di mana ada lagi. Bendahara berperanan sebagai ketua pentadbir. Huraian lagi. Ketua angkatan tentera. Huraian lagi. Penghulu bendahari menguruskan itu kita katakan jawapan ini menarik. Kalau kita kira 4, 5, 6, 7/6. Tahniah. Ada tak lagi jawapan pelajar? Ada lagi yang nak bagi respon? Kita nampak. Ini jawapan yang kalau macam ini, kalau ada, dia tak ada masalah. Kita tentu akan dapat jawapan yang baik. Ini soalan yang pertama. Okey, clear pelajar Okey. Soalan pertama, dia ambil tentang pentadbiran. Di mana dia ambil dalam buku teks? Kita kena tahu. Dia mula ambil pada awal-awal ini. Sistem 4 lipatan. Kita nampak kan? Lepas itu kita nampak ada lancar dan tersusun. Di sinilah yang Oviga ambil tadi. Nampaknya cantik jawapan ni. Okey, pelajar. Ini yang pertama. Kalau kita tengok, dia ada hang sikit di situ. Bila kita lama buka PDF ini, itulah tak apa, kita jangan risau. Kita yang merancang dia. Kita yang membina dia. Okey, baik. Setakat ini berkaitan dengan pentadbiran, itu